Boleh, boleh. So nampak tak aku tulis ni Han? Nampak? Nampak kan? Sebab aku tak nampak pun ni. Okey. Apa-apa mau bagi tahu lah kalau tak ada apa line slow ke apa ke bagi tahu So Han, Alright. sebelum kita mula Han, aku nak tanya jugalah pendapatmu. Apa pendapatmu tentang protection plan, takaful, insurans semua-semua ni? Aku knowledge aku zero lagi lah. So tu yang aku macam nak survey-survey dulu lah kalau boleh. Oh, sedap zero ni, sedap aku scan ni Han. Okay, so gini lah, aku biasa aku suka start dengan takaful dengan insurans. Sebab benda ni kebanyakan yang kalau orang tak tanya pun aku akan cerita. Sebab kebanyakan orang akan tanya sebenarnya. Dan ramai lagi orang tak tahu. Benda sebenarnya takaful dengan insurans ni dua benda yang berbeza lah. Beza Tak, beza dia kan. Aku rasa sama je dua-dua tu kan. Nampak je sama kan. Kalau contohlah dekat insurans ni, yang konvensional lah cerita dia. Bayar RM200, kalau mati dapat RM100. Takaful ni, membayar RM200, mati dapat RM100 juga. Sebab tu orang kata nampak macam sama, tapi sebenarnya in terms of konsep dia tu sendiri dah berbeza kan. Okey. So yang ni ialah insurans tak patuh syariah kan. So benda yang menyebabkan dia tak patuh syariah. So konsep dia tu sebenarnya konsep jual beli kan. Jual Bila beli. perkara yang melibatkan something yang kita tak tahu, macam sakit, accident kematian mana kita nak tahu. So benda-benda gitu tidak boleh dijual beli sebenarnya. So dia jatuh atas hukum gharar. Gharar ni maksud dia ialah ketidakpastian. Saya bagi contoh dekat Han beli phone dengan saya. Harga phone tu sebulan RM200. Han akan dapat phone tu bila Han mati je. Bila Han sakit baru Han dapat phone tu. Okey. So tapi setiap bulan Han akan mesti bayar sebab Han beli phone tu. Tapi bila dapat tu tak tahu. Okey. So benda tu lah ketidakpastian di situ. Setuju tak Han? Macam sama je dengan takaful tak? Takaful lain. Konsep dia lagi saya cerita pasal takaful. Okay. So ni dia jual beli. Bila jual beli ni dia jadi tak sah lah. Sebab benda accident, sakit dengan mati ni bukan benda yang boleh dijual beli. Satu lagi yang kita bayar 200 ni dekat insurans ni dia orang akan invest. Invest lah untuk kembangkan dia orang punya tabung kan. So dia akan invest mana-mana yang untungnya lah kan. Tak kira lah patuh syariah ke, tak patuh syariah ke. Nampak tak aku tulis kan? Nampak Patuh syariah ke, tak patuh syariah ke, tu dua-dua akan menyebabkan jadinya riba. Riba situ. So dua benda ni yang menyebabkan dia ada satu ni maisir. Maisir ni perjudian lebih kurang lah kan, memperjudikan nasib. Maisir. So benda tu lah yang menyebabkan insurans ni haram. Gitu. So apa yang menyebabkan takaful ni ada bayar lebih kurang je kan. Coverage pun lebih kurang je. Memang lebih sikit insurans tapi tu tak mesti, tapi lebih kurang je. So konsep kita sebenarnya, konsep takaful ni sendiri je lah derma sebenarnya. Easy, straightforward, derma. Takaful tu sendiri pun maksud je tolong menolong ni. Saling tolong menolong ni maksud takaful ni. Kan? Okay, bagi contoh lah kan. Kita kalau takaful ni kita ada satu tabung tabaruk nama dia. Tabung ni ialah tempat yang mana orang akan simpan duit dia. Orang akan masukkan duit dalam tabung ni. Okay. Kan? All the contribution akan masuk. Aku bagi contoh lah. Senang nampak. So ada 10 orang. Ada 10 orang. Dia bagi duit dalam tabung ni sebanyak RM200 sebulan. Gitu. So dalam sebulan ada berapa ringgit duit dalam tabung kan? RM2,000. 2K betul? So betul. RM2,000 per month. Let's say lah dalam masa 10 bulan. Ada berapa duit dalam tabung dia? RM20,000. 20K per 10 bulan. Ditakdirkanlah pada bulan ke-11. Salah seorang daripada 10 orang ni, si A lah contoh. Accident. Dan kos rawatan si A ni RM10K. Okay, agak-agak Han sekarang, 10K ni siapa akan tolong bayar? Yang lagi 9 orang tadi dah bayar bersama-sama tu. Yang daripada duit tabung betul? Betul. So, akan tolong bayar. Sebab kalau ikut dia simpan seorang, dia akan ada berapa ringgit baru? Baru ada RM2,000 baru. Tapi RM8,000 tu lah yang dibantu oleh tabung tabaruk tadi.
So konsep kecil dia gitu, tapi in terms of takaful kita ni memang beratus ribu dah orang bayar dan kita punya fund pun sangat besar lah. It's very strong fund. So nak ceritanya tabarruk ni dia tak ada jual beli pun. Tak ada istilah jual takaful, beli takaful. You adalah salah seorang penyumbang. Kan? Dan macam ni juga tabung tabarruk juga dia akan diinvest. Bila diinvest kan, diinvest ke yang patuh syariah lah. Alright. So nampak tak sekarang ni in terms of riba tak ada. In terms of gharar pun tak ada. So it's a very transparent business lah kan. Very transparent. Takaful ni salah satu cara untuk kita tolong orang sebenarnya. Ya. So hang rasa benda ni menyebabkan dia jadi halal lah kan. So hang rasa sebab apa saya nak ceritakan hang benda ni? Sebab apa nak kena ceritakan? Kita kena tahulah apa yang kita ambil tu halal ke, haram ke, sumber. Yes. Tu satu. In terms of hukum, sebab kita orang Islam memang kena mencari yang halal lah. So kalau Han dah ada yang insurans sekalipun memang kena wajib tukar lah kan. Okey. Satu lagi saya nak tukar mindset Han ni sebab kebanyakan orang dia akan join insurans apa takaful ni. Kalau ada dah ke tak ada lagi ke, dia punya mindset untuk diri dia. Betul tak? Kan? Bila dia sakit dia boleh dapat claim. Boleh cover tu, boleh cover ni. So bila saya cerita sebenarnya takaful ni ialah konsep dia derma sebenarnya kan. So saya nak tukar mindset orang ni, kita buat benda ni lah satu untuk tolong orang satulah. Kan? Dan kalau macam saya personally Han, saya ada medical card bayar 250 sebulan. Saya semua berdoa ataupun saya berharap saya tak pernah guna pun saya punya medical card tu. Walaupun saya seorang penyumbang ataupun saya bayar 250. Sebab apa? Sebab apa Han saya tu? Yelah, siapa yang nak sakit kan? Betul. Sebab apabila kita kena guna kad tu, maknanya kita diuji dengan sakit lah. Ya. Kan? Betul. So sebab itulah saya nak tukar sikit mindset orang ni. Kita bagi tak apalah. Orang lain nak guna duit ada tabung tu, dia guna. Kan? Tapi let's say kita yang Allah uji terpaksa guna, kita ada privilege tak untuk guna duit daripada tabung tu? Ada. Sebab apa? Sebab kita salah seorang penyumbang tu. Betul. So tu je tujuan kita jadi penyumbang. Kalau macam si A ni dia tak jadi penyumbang, 8,000 lagi ni memang akan short lah. Setuju tak? Memang akan jadi negatif lah. Betul. So sebab dia ada privilege untuk guna duit daripada tabung tu, menyebabkan kos rawatan dia boleh di cover 10k walaupun duit dia ada 2k je sebenarnya. Kalau disimpan bodoh-bodoh seorang diri. Okay tak? So tu je lah nak tukar sikit mindset Han ni pasal takaful ni. It's not all about us Han. It's not all about you lah. It's about us gitu. Takaful ni. Saling tolong menolong. Tapi still dia terikat lah dengan kita punya CJ kita. Kalau kita bagi RM200 dapat RM100. Bagi RM500 dapat RM1,000,000. Ada orang gitu. Okay Han. Ada orang call Okay, Tarek masuk Tarek. Okay Okay Tarek. So settle bahagian insurans dengan takaful. Boleh? Menjadi prospek pula. Han ada orang call tu. Okay. So kita go to net. Okay, settle lah Tarek. Insurans dengan takaful. Jelas kan? Ada apa-apa nak tanya? Setakat ni tak ada lagi. Okay. So kalau macam aku ajak itu Tarek, aku ajakmu untuk pasal tanya pasal protection plan, betul? Kan? Dah ada protection plan ke belum? Dan mu pun dah cakap mu dah ada medical card. So aku nak tanya mu, kita ambil protection plan lah. Yang tulis sikit protection plan. Protection plan ni kita nak protect apa sebenarnya? Tarek punya. Tarek rasa kita nak protect. Adakah dengan kita ambil protection plan ni kita tak mati? Ataupun adakah kita ambil protection plan ni menyebabkan kita tak sakit? Gitu ke Tarek? Tarek rasa lah. Tak juga, kita akan sakit juga lah. Kan? Sakit dengan mati is inevitable. So sebenarnya kita nak protect ni, kita nak protect kita punya financial sebenarnya Tarek. Gitu. Kita nak protect kita punya financial. So bila yang masanya kita nak protect kita punya financial ni? Kita ada tiga benda lah. Protection plan ni kita ada, macam aku sendiri aku akan istilahkan dia sebagai satu wealth protection. Ni aku nak cerita kat mu ni Tarek. Benda yang ada dulu kan. Benda yang ada, benda sebenarnya protection plan ni. So aku nak cerita kat mu, boleh Tarek? Boleh. Okay. So wealth protection. First is wealth protection.
Bila kita cakap pasal wealth protection ni, biasa kalau mu tengok lah ada iklan-iklan je dia pakai income protection lah, income replacement, benda tu sama je, tapi aku suka istilahkan dia sebagai wealth protection. Nampak kemas sikit tak ada? Ke mana? Kan? Betul. So bila kita cakap, okay, so bila kita cakap pasal wealth protection ni, memang akan dapat dalam bentuk pampasan. Bila kita cakap pampasan ni, maksudnya benda betul dah. Akan bagi kita duit. Pampasan ni akan bagi kita duit. Sebab apa kita perlukan duit pampasan ni, kejap aku cerita. Ni aku cerita benda yang ada dulu, boleh? Boleh. Okay. So under wealth protection ni, pampasan ni masa mana kita perlukan pampasan? Satu, masa berlaku kematian ataupun TPD. Bila berlaku kematian, mati boleh pitih. Ni senang cerita. Mati ataupun sakit cacat kekal, dapat benda tadi? Dapat duit. Dapat PT. PT tu duit sorry orang luar. Saya orang Terengganu. Kan? Oi, orang luar oi. Okey, mati dapat Takut, pehe. Mati dapat duit. Okey. Mati boleh PT. Okey, TPD ni pula, TPC pula dah. TPD ni pula ialah cacat kekal, tapi cacat kekal ni sekarang jangan ingatkan cacat kekal yang putus jari pun kekal juga cacat dia tak ada. Tapi ni cacat yang kita nak pergi tandas pun tak boleh, kena ada orang bawa kita kan. Mu hidup tapi macam mu mati. Tak boleh nak dapat income, tak boleh nak generate income. Tu panggil cacat kekal tu. So bila berlaku dua keadaan ni akan dapat duit. Apa lagi? Under wealth protection kita ada critical illness. Ni sakit kritikal. Tarik rasa benda contoh sakit kritikal tak ada? Sakit jantung, kanser. Jantung. Betul tu. Jantung, kanser, kidney failure, buah pinggang, stroke. Kan? Betul dah tu yang tak ada cover tu. Macam ada kita punya plan, kita ada 43 jenis sakit kritikal. Yang 4 yang saya sebut ni Tara, yang ni antara main killer lah dekat Malaysia. So, under wealth protection ni, once na'udzubillah lah didiagnose dengan critical illness ni Tara, you akan dapat duit, betul? Setuju? Setuju. Nah, takkanlah tak setuju mesti kena setuju punya lah. Okay? Dapat duit. Sebab apa kena ada duit? Nanti kita cerita. Ni kita cerita apa dulu lah. Boleh. So kita ada juga accidental. Yang ni lain sikit. Accidental ni pun boleh duit juga. Tapi dia lebih kepada hilang anggota badan binatang ni. Binatang ni pula. Benda ni. Accident yang menyebabkan hilang anggota badan. Tara. So bila accident yang menyebabkan hilang anggota badan ni, dia ada persentage dia lah. Kan? Kalau contohlah kita ambil, dan accident ni pula, dia bukan motor kereta saja tau Tara. Kalau contoh orang kerja kat kilang, terpotong tangan mesin ke apa pun, all of that is considered as accident. Okay. So hilang anggota badan, kita akan, dia ada contohlah kita ambil sum cover kita 100k. Dan kemalangan na'udzubillah putus 2 tangan. Dia ada persentage dia. Kalau putus 2 tangan ni akan dapat 100% contoh. So kalau 100% daripada 1k berapa Tarah? 1k ya? 1k lah akan dapat. Tapi kalau contohlah kemalangan tu menyebabkan putus jari je. Putus jari. Contohlah dapat 15% daripada 100k ni. So berapa ringgit akan dapat? 15k. 15k. So ni pun akan still akan dapat dalam bentuk duit lah, dalam bentuk cash. Kan? Tapi untuk accident ni dah ada persentage. Ni ada jadual dia, nanti aku tunjuk kamu jadual dia ni. Okay? So ni under wealth protection ada 3 ni. Death, critical illness dengan accidental. Kan? Dan ketiga-tiga ni akan melibatkan dia bagi kita duit sedebuk. So kita ada nombor 2 ni, kita ada health protection. Health protection ni pun semua orang, biasanya orang akan tahulah. Dan memang biasanya orang bila dengar pasal cover insurance ni akan dengar pasal benda medical card lah. Dan aku istilahkan dia sebagai health protection. Okey tak ada setakat ni tak ada? Okey, faham. So kalau macam dekat wealth protection ni dia bagi kita pitih betul, bagi kita duit. Tapi kalau health protection ni dia tak bagi kita duit. Kan? Tapi dia tak bagi benda. Dia tak bagi. Dia tak bagi apa? Dia tak bagi kita. Dia tak bagi pampasan lah.
Dia tak bagi pampasan, dia tak bagi kita keluarkan duit sebenarnya. Nampak tak? Beza dia. Oh. So Okay. either way kita tak perlu gunakan duit kita. Yang ni kita dapat duit, yang ni kita tak perlukan duit daripada poket kita. Sebab apa? Kita ada medical coverage. Bila medical coverage ni dia akan cover kita punya kos rawatan dekat mana? Hospital. Hospital. Before Swasta dan lah. after. So medical card, kos rawatan hospital. Swasta, Tapi betul? swasta saja ke boleh? Okay, apa nama, government hospital pun boleh. Tapi kalau you ada medical card, apa nak pergi kat okay, mari sini kita tanya dulu. Sebab apa kena hospital swasta? Sebab apa tak ada? Facilities. Facility Selesa. Facility, selesa, permudahan. Okay. You go with all this yang tak ada. Tapi saya punya main deciding factor saya untuk hospital swasta ialah cepat sebenarnya. Ni yang paling penting. Setuju tak? Dia kalau setakat, Setuju. dia kalau orang sakit ni dia nak mendapat tak ada. Dia nak cepat ah. Orang sakit ni dia nak benda. Dia nak Sihat. dia nak sihat je. Kan? Dia selesa ke apa kemudahan tu memang nilai tambah je bagi aku lah, bagi saya lah kan. Tapi yang paling penting ni cepat ni kan. Cepat ni ialah main deciding factor. Sebab apa kena ada medical card. Sebab kalau pergi hospital kerajaan 6 bulan lagi baru dapat rawatan. Berbanding dengan pergi hospital swasta dapat 3 rawatan. So bila kita dapat cepat rawatan, kita tawakal cepat dan kesihatan Allah bagi cepat lagi lah. Setuju tak? Setuju? Biasa orang sakit ni tak tengok nak facility ke nak selesa nak duduk dalam tu. Kalau ada alhamdulillah. Tapi kalau boleh cepat, we go for cepat first lah. So that's why kita option untuk hospital swasta. Macam Tarek tanya tadi kan, hospital swasta dengan government. Kalau boleh ke hospital swasta, buat apa nak government? Tapi tak dinafikan. Government in terms of kepakaran sangat pakar lah. Kan? Sebab dia pun banyak case study apa semua. Cuma kita sekarang dia nak cepat sembuh. Dan bila nak cepat sembuh, kita kena cepat-cepat dapatkan rawatan lah. Which is hospital swasta offer benda tu. Okay Tarek? Okay. Okay. So yang ni simple je. Untuk health protection ni simple je. Dia tak bagi keluarkan duit. Health protection dia bagi kita duit. Dan kita ada satu lagi sekarang, dia bagi saving protection. Ni yang nak cerita sikit lah. Dia panggil plan ni aspirasi ni Tarek. So sebab apa kita kena saving gitu, kita punya protect kita punya saving biasa kan. Dan aspirasi ni ialah selalu protect, dia saving plus investment, dia ada return dia juga. Plus dengan protection. Okay, bila kita cakap pasal saving ni Tarek, bila kita cakap pasal saving ni, kita akan ada banyak tempat untuk saving, banyak tempat untuk investment. Ada ASP, ada unit trust, ada semua benda ada. Tapi kalau untuk kita nak cakap pasal protect your saving, kat kita ni je ada. Kat aku ni je ada. Mungkin cari kat unit trust mana-mana tak ada benda ni. Okay, aku bagi contoh lah. Mu decide nak saving lah. Decide nak saving 3,000 setahun Tarek. Okay, mu decide nak saving juga. Mu decide untuk saving selama 20 tahun. 20 tahun. Kan, adalah tujuan benda nak saving selama 20 tahun. Maybe pergi haji ke. Kan, retirement plan ke. Setiap orang adalah tujuan saving dia kan. So, kalau saving, let's say lah selama 10 tahun. Na'udzubillah pada tahun ke-10 ni, diuji dengan kanser tak Kalau orang yang saving tempat biasa lah, pada tahun ke-10 ni, okay, bila orang kena kanser tak agak-agak boleh kerja tak? Tak boleh. Tak boleh kerja, betul? Bila tak boleh kerja, ada income tak? Tak ada income. Tak ada income, betul? Bila tak ada income, boleh saving tak agak-agak? Tak boleh ya. Sebab Tak boleh saving lah. Kan, kena molek saving yang sedia ada tu pun kita guna untuk kos rawatan apa-apa, untuk kos kehidupan, kos rawatan apa semualah kan. Tapi under plan aspirasi ni daripada tahun ke-10, 11, 12, 13 selama 10 tahun ni, saving akan disambung. Oleh siapa? Oleh pihak Prudential. Sebab this is protection plan. It's not pure investment plan. Tapi still kita ada return kita lah. Oh, tapi benda ni boleh withdraw tak? Bagaimana? Boleh withdraw bila-bila masa ke? Once your cash value pile up, boleh lah. Kan? Tapi biasa awal-awal ni tak ada lah. Cumanya aku nak ceritanya kita ada plan ni.
Oh, Dan okey. Benar-benar. macam sekarang, yang aku susun ni pun, wealth protection, health protection, saving protection is all in order dah. In terms of kepentingan. So kalau mu tak ada wealth protection, mu tak ada health protection, aku nak bagi mu ambil pun plan protection ni. Serius aku kata. Sebab in terms of priority, wealth protection dengan health protection is more important lah. Okay tak? Setakat ni tak ada. Kan? So aku dah cerita benda yang ada dalam protection plan ni. Setakat ni ada apa-apa nak tanya ke? Nanti dia tanya apa macam beza mana? dengan ASB. Sekejap. Sorry nak interrupt. Tak apa. Untuk saving protection, apa beza dengan ASB loan? ASB loan pun ada insurans juga. Untuk yang macam aspirasi kan. Adakah sama kan? Sebab dia investment plan dengan ada insurans juga. Okay. ASB loan, dia punya tu apabila berlaku kematian betul? Apabila sakit kritikal, dia cover ke? Ada insurans tak? Tak ada. ASB loan tak ada. Untuk sakit kritikal tak ada. Kan? So kalau sini, kita protection semua tu critical illness bang. So macam cerita tadi, bila critical illness ni, kena molek kalau kita ada SB loan dengan SBB loan tu kita buat keluar untuk cover kita punya cancer tu sendiri. Tapi dengan plan aspirasi ni, dia akan tolong saving untuk kita. ASB akan tolong saving untuk kita takkanlah. Okay. So saya sambung So Tara, sebab apa aku kata saving ni tak sepenting benda dua atas ni. Okey lah, kita cerita lah satu. Aku ambil case study satu. Boleh tak, Ray? Boleh. Boleh Case study ni aku nak cerita sebab apa protection ni penting sangat instead of sekadar saving. Boleh? Okey lah, kita ambil lah ada dua orang. Case study boleh Boleh. Okay. So biasa aku suka guna case study so that orang nampak lah benda function dia. Okey lah, ambil lah CA. Dok suka guna nama orang, ambil CA je. CA ni tak ada gaji dia berapa? 5,000 contoh. Ni contoh lah. Kan? Dan dia decide untuk save sebanyak 10% daripada gaji dia. Sebulan berapa dia save Sarah? 500. 500 sebulan. Okay, setahun berapa? Sudah. Nama engineer. 6,000. Ya ke? 6,000. Betul dah. Okay, let's say lah dia seorang yang sangat simpan, sangat konsisten lah. Setiap bulan dia simpan 500 selama 10 tahun tak. So selepas 10 tahun dia akan ada 60K. Okay, let's say lah, na'udzubillah pada tahun ke-11 ni. Diuji dengan sakit kritikal benda contoh, agak-agak. Heart attack. Dia guna cancer lah, cancer senang sikit. Sebab apa aku guna cancer? Boleh tak? Boleh. Sebab satu daripada 6 orang lelaki berisiko kena kanser bang. Satu daripada 8 orang lelaki berisiko kena kanser. Orang puan berapa tak ada? Tahu kok. Orang puan satu daripada 6 perempuan berisiko kena kanser. Sebab tu aku suka guna kanser. Kan? Na'udzubillah lah, kita pun minta jauh kan. Tapi ni nak diuji dengan kanser. Okay, bila kena kanser ni, kos rawatan dia agak-agak tak ada. Berapa? Berapa kos rawatan untuk orang kena kanser ni? Puluh-puluh ribu kot lah. Puluh-puluh ribu lah. So maybe up to ratus-ratus ribu lah. Sebab apa? Sebagai comparison lah Dara. Member aku itu Dara dia operate ACL. Sebab apa bunyi tu lah? Rizwan. Baru minyak dia. Okay. So, Dara, member aku dia operate ACL. Dia punya bill tahu berapa? 42,000 bang. Bukan cancer tau. Baru tier ACL. Dia punya ligament tu dah 42,000. Kan? So agak-agak kalau cancer ni berapa? 100,000 lah. 100,000. Tak, kita ambil lah minimal lah. Ambil 100,000 je. Boleh? Okay. 100k. Okay, now agak-agak tak 100k ni nak bakar duit daripada mana nak bayar ni? Saving lah tapi tak cukup. So terpaksa lah guna dia his hard earn saving selama 10 tahun untuk bayar kos rawatan je.
Still lagi short berapa tu? 40k. 40k. Okey, sekarang nak tanya Tarek. Tarek cari 3 orang yang boleh bagi Tarek 40k cash. Ada tak? Agak-agak. Ada rasa. Susah lah kan? Susah. So situ dah faham. Apa dah jen dah. 40 nak jadi mana minta itu. Minta orang ni, minta orang tu. Dan ramai orang tidak terperasan dekat kos kehidupan dia pun ada sebenarnya. Ni baru kos rawatan dia ni. Kos kehidupan. Maksud kos kehidupan ni, Tarek. Okay, let's say lah. Orang kanser ni macam tadi kita cerita. Dia boleh kerja ke tak boleh kerja? Tak boleh. Tak boleh kerja. Bila tak boleh kerja, tak ada income dan tak ada gaji lah. Betul? Okay, so orang gaji 5k ni, Tarek. Berapa komitmen sebulan dia? Oh, biasa kurang-kurang 4k je. 4k. Kita ambil 3 je. 3k je ke? Okay, 3k je. 3k. Kanser ni let's say lah ambil masa 2 tahun. Biasa kanser 4 ke 5 tahun lah untuk fully recovered ni kita ambil 2 tahun lah, senang cerita 2 tahun. So, selama 2 tahun ni dia tak boleh kerja. Si A ni tak boleh kerja dan tak ada income lah. Tapi dia still perlu bayar komitmen dia 3k sebulan. So 3k darab 12 darab 2. Berapa yang dia perlukan sepanjang tempoh 2 tahun tu? Tak ada? 72k. RM 72k. Untuk dihidup sangat bare minimum lah. Kan 3k biasa gaji 5,000 ni untuk 3k je sebulan. Cukup makan, cukup bayar bil, cukup bayar ni je. Okay, 72k. Sekarang dia ada tak 72k bang? Tak ada. Tak ada bang, tak ada. Mana nak dapat 72k? So untuk dia hidup dengan sangat minimum selama 2 tahun, dia memerlukan at least 112k. Negatif lah sekarang tapi. Ni yang dia perlukan. Okey tak okey sangat ni? Okey. Tak okey lah sebab negatif. Barai lah bang. Okey. Ni kita cerita pasal financial dia tau. Kita tak masuk lagi pasal dia punya physical dia punya emotion dia, kita tak cerita. Itu pasal financial je. Itu pun dah tak lepas dah. Okey tak? Setakat ni? Okey. Kita tengok CB pula. CB ni pun lebih kurang lah kita pergi laju-laju lah CB ni kalau tak sama tak ada pula kan kita punya comparison kan. 5,000 dia pun decide nak save 10% juga. Sama je macam si A ni. Cuma je dia decide nak masuk dalam, dia save dalam bank dia 250 je sebulan Tarek. Gitu. Dan dalam masa setahun dia akan ada berapa? 3,000. 3,000. Ui, pantas lah Mr. Engineer. Tarek engineer aku dah tak ingat dah. Mengajar. Oh, lecturer lah tengok aku. Patutlah laju. So 30 darab 10 3,000 darab 10 30k 30,000. Per 10 years. Tu yang simpanan dia, duit simpanan dia. Dan another kan dia decide nak simpan 10%. So dia ada lagi baki 200 ni dia akan ambil satu protection plan lah. Yang ada health protection, yang ada wealth protection. Kan? Health protection tadi berapa Tarek? Health protection benda kekal. Benda kekal. Wealth protection? Protection pampasan. Pampasan tadi bagus tu. Maknanya ingat tu. Kan? Atas ni aku cerita semua dah benda tu. Kan? So, let's say lah, under 250 ni, under wealth protection ni dia dapat kematian 100k. Ni contoh CI 100k. Ini dalam bentuk pampasan. Jadi kekal dia ni 200k setahun. Okay. Kita balik kepada CB tadi. Pada tahun ke-11 Tarek. Na'udzubillah dia pun kena kanser. Sebiji macam si A ni. Kan? Si A tadi kos rawatan dia berapa? 1k. 1k betul? Okay, so sekarang kita pause sekejap. Okay, sekarang Tarek rasa 100k ni siapa bayar ni? Prudential bayar. Dia ada protection plan betul. So settle lah. So dia kena keluarkan duit dia sendiri tak? Untuk kos rawatan ni? Tak perlu lah. So betul tak? Dekat health protection, aku cerita tadi, dia tak bagi keluarkan duit pun sebenarnya. Sebab dia akan tanggung. In terms of your medical cost, kos rawatan. Okay, kita give pula kos kehidupan yang ramai orang terlepas pandang ni. Okay. Kos kehidupan dia Tarek.
Dia perlukan berapa? Let's say lah, ni pun dia punya komitmen 3,000 juga sebulan selama 12 bulan selama 2 tahun. Okay? Okay, dia perlukan berapa tadi? 72k. 72k bang. Ada tak sekarang di 72k? Tak ada. So once you didiagnose dengan kanser ni, kan, si B ni, one didiagnose dengan kanser, dia akan dapat papasan dalam bentuk sakit kritikal. Dia akan dapat sedebuk. RM 100k sini. Dia bukan guna tu untuk buat rawatan. Bukan guna untuk buat rawatan. Rawatan kita ada health protection. Health protection ni untuk cover itu punya kos kehidupan. Which is dia perlukan 3k sebulan at least selama 2 tahun lah. Kalau 2 tahun dia punya tempoh rawatan. Dan biasanya lebih. Tapi tak apalah, kita ambil yang minimum. Kita ambil kos rawatan pun minimum 100k je. Dah settle dah. Untuk kos kehidupan dia pula, let's say lah dia dapat 100k ni betul-betul dia guna 3k sebulan. Selama 2 tahun tempoh rawatan dia tu. So siap ada baki lagi. Ada lagi baki berapa tu? 28k. 28k. So, nak tanya, kalau kanser bukan dia ada coverage yang bagian outpatient tu ke? Yang dah outpatient yang 1 juta tu. Lepas tu? Kenapa kos rawatan kanser tu nak guna CI lah? Kalau ikutkan... Mana ada. Kita tak guna. Okay. Saya cerita balik sekali lagi. Dia kena kanser, dia ada kos rawatan. Sekarang ni dia ada protection plan, health protection dia ada, which is medical card. Dia ada wealth protection, which is income protection. So, bila kos rawatan dia ni, yang you kata ada kos rawatan outpatient apa semua tu, kan? Apa-apa semua tu masuk dalam kos rawatan ni, dah settle dah pun. Tak perlu guna duit kita sendiri dah. Yang kita cerita 3k ni, kos kehidupan untuk bayar beras, makan, minum apa semua ni sangat bare minimum dia 3k je sebulan bang. Okey tak ada? Aku tak tahu siapa-siapa cakap tu sebenarnya tadi, tapi tak apalah, aku anggap semua orang tak ada lah. Okay, tak ada? So okey, dia dapat 1k dan dia guna betul-betul 3k sebulan, siap ada lebih lagi 28k. Ni kalau dia betul-betul guna 3k sebulan lah. Kalau dia dapat 100k, dia beli Honda City ke apa ke, cash, tu dia punya pasal lah. Okey tak ada? Tak ada, jangan buat gitu Boleh. So tambah dengan benda lagi. Aman. Tambah dengan benda lagi. Kos rawatan dia dah settle. Kos kehidupan dia pun dah settle. Siap ada lebih lagi 28k. Tambah dengan apa? Saving. Betul. So sekarang ni saving kita sentuh tak saving? Tak sentuh. So ada lagi saving. So total in the end after 2 years, selepas menjalani rawatan, selepas menjalani emotionally memang drain lah kan, orang sakit. Physically pun sakit. Tapi financially dia survive. Setuju tak setuju? Tak ada? Setuju. Sebab tu kalau masa aku tanya Muay tu, aku tanya, aku sekarang buat saving and income protection consultant aku kata. Macam mana kita save kita punya saving? Macam ni lah. Kita tak guna pun kita punya saving. 10 tahun kita simpan. Kalau ikutkan si B ni, simpan 200.5 je. Tapi in the end, kekal dia punya saving. Si A ni simpan 500, double daripada si B. Tapi in the end, siapa yang survive? Kita lah. Tak ada. 58k dengan negatif 112 mana lagi banyak tak ada? 58k lah. Musyawarah jawab negatif 112k tu untuk iPad balik tidur lah bang. Okey, setakat ni tak ada. Nampak tak lagi benda function health protection yang aku cerita tadi? Benda function wealth protection. Which is dekat wealth protection ni kadang-kadang orang terlepas pandang ni. Ada orang kata alah kos rawatan aku pergi hospital kerajaan tak apa. Bayar pun adalah 1,002. Tapi kos kehidupan ni macam mana? Kadang orang ramai terlepas pandang situ. Aku share sikit lah. Itu ada staff college tempat aku mengajar ni. Husband dia kena kanser. Dia masih lagi kena beli ubat sendiri 4k sebulan. Betul? Tu dia rawatan dekat hospital? Kerajaan dah. So still lah. Abang Zahar. Ya saya. Kalau kalau prospek tanya pil tu guna duit sendiri ataupun insurance cover, jawab macam mana ya? Macam mana? Pil untuk kanser tadi Tarai cerita pil kanser ubat tu 4,000 sebulan kan. Itu kita guna duit sendiri ataupun akan cover under outpatient Dari segi ubat-ubatan kalau ikutkan kita punya medical punya ni, kos rawatan itu dah termasuk dengan necessary medicine lah. Itu akan termasuk. Melainkan kalau mau ambil
medicine tambahan kan, vitamin lab-lab ke, yang tu akan best lagi. Tapi selagi mana perlu untuk kanser yang di cover ni, kos ubat-ubatan pun akan di cover sekali lah. Baik, thanks. Semua tu masuk in terms of medical cost. Tanya, let's say nak tanya, tadi kalau dia masuk hospital kerajaan macam tadi kes kawan tu, kata dia ada perawatan susulan kan, dia buat ubatan kan. Kalau kita ada medical card, kita masuk hospital kerajaan, kalau ada bayaran kos ubat-ubatan tu, kita mesti boleh clear ada medical lah. Tu macam mana? Kalau kita masuk hospital kerajaan. Tak silap outpatient rasanya kan? Boleh kan? Tak silap. Aku boleh boleh kan? Kita memang kalau ikutkan dalam health protection memang ada additional coverage untuk outpatient punya Outpatient, ya betul. punya cancer tu. Kita akan ada 1 million per lifetime untuk tu. Untuk outpatient cancer treatment. Betul. Tapi untuk nak ditekankan sini, segala ubat-ubatan yang berkaitan dengan sakit tu tak ada tambahan-tambahan Mu ambil kalau dekat hospital swasta ni membeli mask pun kalau tak perlu tak termasuk dalam bil. Okey. Okey, so aku dah cerita dah sekarang tadi apa yang ada dalam protection plan ni. Kan ada wealth protection, aku recap sekali lagi. Ada wealth protection, ada health protection, ada saving protection. Dan kenapa kena ada? Kan? Aku cerita dah apa yang ada, kenapa kena ada, bagaimana dia membantu. Okey setakat ni Okey. Ada apa ada nak tanya lagi? Tak ada So sekarang ni kita nak tanya bila pula ni. Kan apa bagaimana tentang kita dah tu semua. Bila pula? So bila boleh guna? Kalau contohlah mau ambil hari ni dah mau bayar 200 hari ni. Bila mau boleh guna kad mu ni? Mau ambil sekarang. Bulan 7 2021. Bila boleh guna? Agak-agak tarikh. Boleh kena terus lah kalau ambil tu. Tu pun kebanyakan orang tak tahulah. So ni lah tujuan aku cerita kat mu ni dah dah. Untuk bagi mu tahu sebenarnya kita ada satu dia panggil waiting period. Waiting period dah dah. Selama berapa? 120 hari. Selama dia ada dalam 30 hari, 90 hari gitu dia ada lah jenis-jenis sakit tu, tapi aku ambil senang lah. Nak serabut-serabut orang bukan ingat pun aku cerita mu ni. Kan? Kita ambil 120 hari tu. Waiting period ni benda waiting period ni maksudnya mesti lagi tak boleh guna walaupun mu dah start bayar, tapi mesti lagi belum boleh guna, belum ada privilege untuk ambil duit daripada tabung tadi senang cerita. Belum boleh guna pun lagi kad mu tu. Medical card ataupun kalau ada apa-apa berlaku mesti tak boleh guna dalam masa tempoh 120 hari. Okey. Tu dipanggil waiting period. Ni panjang-panjang ni aku buat ni benda ni. Ni sampai bulan 7 2023. Apa ni? Panjang ni. Selama berapa lama tu? 2 tahun. 2 years. 2 years ni dipanggil tarikh, panggil contestable period. Ni aku kena cerita kat mu. Aku nak transparent dengan mu. Aku nak cerita dekat mu. Pasal contestable period dia panggil. Contestable period ni untuk, aku ceritalah dulu untuk specified illness dia panggil. Specified illness and critical illness. Gitu. So specified illness ni dia bukan critical illness tapi dia still lagi dia panggil macam sakit yang dia panggil developing disease. Dua-dua ni dia panggil developing dia sebut dia kan tu tak ada. Developing, okey. Orang Terengganu sebut developing disease Okay, so bila developing disease ni Tara, bukanlah benda yang hari ni detect semalam start. Kan? Boleh jadi 3 bulan sebelum tu dah ada dah. Contoh specified illness ni cyst, batu karang, dia tak critical pun tapi dia dah bermula, dia dah develop lama dah. Boleh jadi 3 bulan sebelum, boleh jadi 5 bulan sebelum, boleh jadi setahun sebelum pun boleh jadi. Kan kanser apa semua kan. Kadang-kadang kanser pun sendiri orang detect dah setahun lebih dah baru boleh detect. So dia panggil developing disease. So untuk dua sakit ni apabila berlaku dalam your first 2 years cover tak cover? Tarik rasa cover ke tak cover? Tak cover. Tarik rasa tak cover. Okay, so macam ni nak cerita. So jawapannya ialah kemungkinan cover, kemungkinan tak cover. Boleh jadi dua kemungkinan. Okay, kita ambil contoh lah. Boleh tak? Boleh. Ambil contoh
Ni dia kena na'udzubillah lah. Kena pada bulan 7 2022. Kena kanser contoh. Okay. Ni kanser tak ada Okay, kanser ni bila diuji dalam 2 tahun pertama ni, first dia akan investigate dulu. Dia akan keluarkan investigation untuk tengok sebenarnya bila kanser ni start sebenarnya. Oh. Gitu. So sebab tu aku kata boleh jadi cover, boleh jadi tak cover. Okay, let's say lah bila dia punya investigation lah, dia go through lah all the medical history apa semua. Tengok-tengok dia punya hasil dia ialah kanser ni dah start, dah ada simptom. Dia kira simptom lah, dia kira sel kanser tu sendiri. Simptom pun dia dah kira dah. Sebelum ambil lagi, pada bulan 5 2021 ni, start sebenarnya sakit tu. Kalau gini cover ke tak cover? Tak ada rasa. Tak cover. Tak cover lah, cover tak cover sebab dah ambil pun lagi kan. So kalau lah benda ni happen, dalam bila dia check pada bulan 9 ni, 2021 dah ambil dah. Tapi dalam waiting period, ni cover tak cover tak ada? Cover? Tu semua orang ingat cover. Sebenarnya benda ni pun tak cover. Dalam waiting period, still tak cover. Dia consider as pre-existing condition juga tu. So, investigate tengok pada bulan 1 2022. Cover tak cover lagi ni? Lepas dah waiting period, dia pun dah ambil. Yang ni insyaAllah cover lah. Cumanya aku nak ceritanya sekarang, kemungkinan tak cover tu pun ada juga. So I have to be transparent lah dengan mu. Kan? So dia akan ada investigation. So that mudah prepare. Kalau berlaku something in this first 2 years, ada kemungkinan tak cover. Okay, so apa kesimpulan je? Benda kesimpulannya? Aku cerita panjang-panjang pasal waiting period ni, Tarek. Kena ambil awal lah. Betul, ambil awal-awal lah. So that all this period, waiting period, contestable period ni habis awal. Setuju? Okey tak okey setakat ni? Dan kebanyakan kalau mendengar berita yang pasal tu tak cover ni, kebanyakannya sebab benda ni lah. Maybe dia punya agent tak cerita ataupun maybe juga dia sendiri pun tak faham ataupun dia dah lupa sebab biasalah orang dah sakit ni. Tu sikit kan, tak ada? Oh, lupa aku satu lagi. Untuk accident, no waiting period tau. Hari ni dulu, esok terus dapat tu cover. Tak kisah accident apa-apa pun. Dah accident benda-benda. Accident ni macam aku cerita, dia bukan motor kereta saja. Kalau contoh jatuh katil ke, jatuh tangga ke, jatuh tangga putus jari ke, tak tahulah macam mana tu putus jari tu, all of that consider as accident lah. Kan? Tapi tujuannya aku cerita kat mu ni so that mu ada awareness untuk kena ambil awal-awal lah benda ni. Contohlah kalau mu tak tahu pasal benda ni, maybe mu nak delay juga. So bila mu sendiri dah tahu, so atas mu pula. Aku pun tak boleh nak cerita banyak lah. Okey tak okey setakat ni? Tak ada? Okey. Faham. So benda game mu nak tahu? Aku rasa aku dah all out dah dengan mu ni. Kan? Aku dah cerita semua benda dah ni. Biasa orang lain aku nak cerita detail gini, mu je seorang aku cerita detail gini ni. Okey, benda lagi mana? Berapa lah? That is what I'm waiting for. That is what I'm waiting from you, bro. Okay. Before mu nak tahu berapa-berapa ni, aku nak mu tahu berapa-berapa. Faham tak? Tak faham lah. Aku pun tak faham sebenarnya. Tak payah nak lah. Mu tak faham. Aku pun tak faham ni. Okay. Sebelum aku bagi tahu mu berapa mu kena ada, mu kena tahu berapa yang mu sepatutnya ada. So, I will go to financial planning lah sikit. Okay. So bila we come to financial planning ni, macam kita lah, semua orang ada gaji, betul? So bila orang ada gaji ni, akan ada expenses lah, betul? Expenses lah, bayar rumah, bayar kereta, bayar nafkah bini, belanja awet apa semua lah. Okay. Bini ada lagi, awet pun ada lagi, air bahaya pun tak. Kita iyakan dulu. So kita ada saving, betul? Dan setengah-setengah orang dia nak kembangkan duit dia ada investment lah. Dan the main thing yang aku nak cerita ialah dekat protection ni.
Sebab setengah-setengah orang akan ada orang yang maybe dia punya financial planning dia cloud sikit, dia expense bayar kereta, bayar motor dia 70%. Dia sempat saving 10% je Darah. Kan? Dan investment dia berapa? 10% je. Tapi protection dia kena ambil 10% juga. Tu kalau orang expand dia, ni antara salah satu dia sebenarnya kalau expense 70% ni sangat banyak lah sebenarnya kan. So let's say lah brother ni seorang yang beli maklumat. Dia punya expense dia berapa? 50% je. Saving dia boleh buat sampai 20% daripada gaji dia. Dan dia invest lagi 20%. Dia duduk rumah mak ayah apa semua, so banyak PT lebih. Tapi in terms of protection dia still aku akan ambil 10% je. Ataupun dia kena ada 10% je. Okay, kita ambil contoh satu lagi. Orang ni sangat, dia tanggung semua orang dah mak ayah, tok kin, nenek, pak saudara, anak saudara dia semua dia tanggung. Expense dia sampai 80%. Dia adalah saving 10% je saving dia. Kan? Nak invest tak sempat nak invest memang. Tapi protection dia kena berapa? 10%. 10%. Nampak tak ni? Similarities. Kan? So sebenarnya 10% ni bukan aku saja-saja nak letak ni. Benda ni ialah cadangan daripada siapa? Bank negara. Negara Malaysia. So sebab apa dia macam tetapkan, sebab dia satu dia tak mau bagi burden lah untuk orang. Which is 10% daripada gaji pun tidak sepatutnya membebankan. Kan? Setelah apa yang function protection plan ni, dia akan protect your investment. Dia akan protect your saving. Dan dia yang akan bagi duit expenses masa kita tak ada income. So benda ni yang paling penting. Dan paling penting ni 10% je bang. Tak ada 70, tak ada 20. Kalau mu nak ambil 20% bang, aku nak bagi bang. Gaji mu 5,000, contoh gaji mu 5,000. Mu nak bayar 5,000, 4,500 nak bayar, semua aku nak bagi. Sebab apa? Sebab bank negara sendiri pun dah tetap 10%. So we go 10% je lah. Satu tak mau bagi burden, satu lagi dia tak mau bagi orang cuci duit sebenarnya. Kan? Kalau orang gaji 5,000 bayar 4,000 sebulan, pelik lah tu. Mari mana VT banyak-banyak tu. So tu salah satu sebab lah. Aku pun cerita lah as added value lah untuk mu Tara. Okay setakat ni? Okay. Kan? So by now aku rasa mu pun dah boleh bajet-bajet lah. Mu sendiri punya berapa? Kan? Kalau macam aku, kalau mentanya aku dulu aku kerja MX gaji 7,000. Aku bayar untuk aku ni kisah benar tau. 200.5 untuk aku sendiri. Untuk wife aku bayar 200.5. Untuk anak baby aku bayar 200. So tu berapa tu? 700. So 700 berapa persen daripada 7,000? 10%. Ni sebulan aku jadi agent tau. Sekarang ni sebab aku sedar ni lah. Aku siapa? Dengan aku dah jadi agent. Alhamdulillah lah. Ni pun aku nak bantu mula pula sekarang. Okay setakat ni Tara. Okay. Okay Okay. Okay. So kalau mau okay, mari lah kita buat satu quotation untuk mu.